لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدار العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما وارزقنا فهما اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم الأنبياء والمرسلين رب يسر ولا تعسر رب يسر ولا تعسر رب يسر ولا تعسر فإن تيسير العسير عليك يسير اللهم إنا نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله سنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وثواب سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. Syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita masih diberi peluang untuk menyambung pembacaan kitab Minhajul Abidin ila Jannati Rabbil Alamin. Jalan bagi ahli ibadat. Jalan yang mesti dilalui oleh ahli ibadat dalam perjalanan dia menuju kepada syurga Allah Subhanahu Wa Taala, yang disusun oleh Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali. Yang kita masih lagi dalam perbicaraan tentang Aqabah yang pertama, yang perlu didaki, perlu dilewati dalam perjalanan untuk nak sampai ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Aqabah itu dinamakan dengan Aqabatu Al-Ilm. Aqabah ilmu, makna kita kena berusaha untuk menghasilkan ilmu. Banyak cobaan, gangguan dalam proses untuk kita memperoleh ilmu yang bermanfaat. Kerana itulah dia dinamakan dengan Aqabah. Aqabah ni kawasan yang perlu kita daki, yang kita kena paksa diri kita, kita kena guna tenaga kita, barulah kita sampai. Kalau tidak, tak akan sampai. Kita dah sampai ke halaman ke-80. Pada kata musannif wa nazarta fil mu'jizati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala asy-syekh al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi 'ulumihi wa bi 'ulumikum fid dharain amin ya rabbal alamin. ونظرت في معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم وأعلام نبوته فعلمت أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمينه على وحيه وما كان السلف يعتقدونه من أن الله تعالى يرى في الآخرة لأنه موجود وليس في جهة محدودة وهو غير محدود. طيب، فتح الله لك وجزاكم الله خير الجزاء. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. ونظرت في معجزات الرسول, dan engkau meneliti, engkau memerhati kepada mukjizat Rasul, mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa a'lam nubuwatihi, dan tanda-tanda kenabian dia. Tanda-tanda kenabian dia banyaklah. Antaranya mukjizat. Mukjizat tu adalah a'lam nubuwatihi. Antaranya sebutan mengenai dia dalam kitab-kitab yang terdahulu. Antaranya Nabi tak pernah berdosa. Antaranya sifat-sifat terpuji yang ada pada dia. Tu semuanya a'lam nubuwatihi. Dan sebahagiannya adalah mukjizat. Bila kita perhati betul-betul kepada mukjizat baginda Nabi, kita akan dapati bahawa ianya sesuatu yang di luar daripada kemampuan manusia, dan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam disokong oleh Tuhan. Maknanya dia mengaku dia jadi Nabi dan dia boleh buat perkara yang luar biasa.
yang tidak mampu ditandingi, tidak mampu dibuat oleh makna-makna manusia. Dengan makna dia disokong, dia diperbenarkan oleh itu Tuhan. Fa'alimta, maka kamu dapat yakin. Bila kita renung kepada mukjizat, renung kepada tanda-tanda kenabian yang ada pada baginda Nabi, maka kita akan yakin annahu Rasulullah, dia adalah Rasulullah yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Wa aminuhu ala wahyihi, amin bermakna ma'mun, yang diberi amanah untuk bawa wahyu dia, untuk sampaikan kepada kita. Dan kita akan dapat tahu juga wa ma kana salaf ya'taqiduna, kita akan dapat tahu apa yang diiktikadkan oleh generasi salaf. Wa ma kana, apa yang adalah as-salafu, golongan salaf. Golongan salaf ni siapa? Sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, generasi awal Islam. Orang yang sempat dengan baginda Nabi, ataupun sempat dengan orang yang sempat dengan baginda Nabi, ataupun sempat dengan orang yang sempat dengan orang yang sempat dengan baginda Nabi. Inilah generasi yang paling faham tentang agama Islam. Makna kita nak faham agama Islam ni melalui kefahaman mereka. Kalau sahabat, dia dilatih sendiri oleh baginda Nabi, dia tengok wahyu tu dia boleh faham kata-kata Nabi tu dengan kefahaman yang betul. Kemudian mereka yang sempat dengan sahabat, yang belajar dengan sahabat, kemudian mereka yang sempat dengan para sahabat. Ini 3 generasi pertama yang berkat, yang mana agama kita kena ikut cara mereka faham, kena ikut kefahaman mereka, ikut cara mereka faham. Sebab apa? Sebab kalau kita lari daripada kefahaman mereka tu, jadi ahli bid'ah. Ahli sunnah, golongan yang ikut fahaman salaf, golongan yang ikut fahaman sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in. Dan generasi yang menyambung fahaman salaf itu secara sambung menyambung hinggalah ke zaman kita sekarang, itu ahli sunnah. Kalau gelecoh sikit, dia akan jadi ahli bid'ah. Ahli bid'ah sebab apa? Sebab apa yang mereka bawa, amalan ataupun pegangan yang bercanggah dengan amalan dan pegangan golongan salaf. Bila canggah itu dinamakan dengan ahli bid'ah. Jadi bila timbulnya Imam Abu Hasan Asy'ari dan Maturidi, golongan yang mendokong fahaman salaf, itulah dia Al-Asy'ariyah dan juga Al-Maturidiyah, yang paling menonjol pada waktu itu. Ada lagi golongan lain yang bukan Asy'ariyah Maturidiyah tapi ikut fahaman salaf, maka dia juga adalah ahlu sunnah. Bila kita cek, fahaman mereka tu tak beza dengan fahaman yang dibawa oleh Al-Asy'ariyah dan juga Al-Maturidiyah. Macam di Quran lah. Hak mutawatir ni antaranya bacaan hafaz. Bacaan hafaz bukan hafaz seorang je yang baca gitu. Orang yang hidup zaman dia tu kadang-kadang tak jumpa dengan dia pun, tapi bacaan sama je dengan bacaan hafaz. Sebab apa? Sebab ini diambil daripada baginda Nabi. Tapi kerana kewibawaan Imam Hafaz itu, ketokohan dia, maka bacaan jenis gitu disandarkan kepada Imam Hafaz. Begitulah juga akidah Al-Asy'ariyah Maturidiyah, kerana ketokohan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Maturidi, maka akidah yang pattern gitu disandarkan kepada Abu Hasan Asy'ari dan juga Abu Mansur Maturidi. Bukan dia saja je bawa gitu, tidak. Dan dia tak pernah buat apa-apa pembaharuan dari sudut akidah. Dia ambil generasi yang lepas lama, kemudian dia pertahankan akidah tadi, ataupun dia memperincikan akidah itu supaya menjadi semakin jelas. Kerana itulah akidah itu disandarkan kepada dia. Wa ma kana, maka kamu akan dapat tahu, fa'alimta wa alimta ma kana as-salafu ya'taqidunahu, kamu akan dapat yakin, kamu akan dapat tahu dengan jelas apakah yang dipegang oleh generasi salaf. Min antara generasi salaf dia pegang apa? Annallaha ta'ala yura fil akhirah, Allah itu boleh dilihat di akhirat. Ini generasi salaf pegang gitu. Generasi salaf ambil daripada siapa tu? Ambil daripada kefahaman yang tepat daripada baginda Rasulullah. Boleh melihat Allah di akhirat. Dan kita wajib i'tikad boleh melihat Allah di akhirat.
Sebab apa? Li'annahu mawjud, kerana Allah Subhanahu wa taala itu ada. Bila setiap benda yang ada dia boleh dilihat. Kullu mawjudin yasihhu an yura. Setiap benda yang ada maka dia boleh dilihat. Kita nampak ke tak nampak itu kelemahan kita, kekurangan kita. Tapi dia boleh dilihat. Mana kalau Tuhan bagi kekuatan untuk kita melihat, kita boleh tengok. Lain dengan benda tak ada. Benda tak ada bagilah kekuatan setara mana, dia tak akan nampak. Kalau nampak juga sahlah hatu, bukan benda. Apa ni? Lembu dalam masjid ni. Cuba tengok. Ada ke tak? Kalau orang kata ada kok, memang masalah betul tu. Maknanya dia telah dipengaruhi oleh jin. Dia tengok lembu di alam jin. Baik. Allah Subhanahu wa taala ada. Bila ada yasihu an yura, boleh tengok. Dah kalau gitu boleh tengok, mestilah Tuhan duduk depan kita. Tak mesti. Mestilah Tuhan tu ada jarak antara kita dengan dia. Tak mesti. Mestilah Tuhan tu ada warna. Tak mesti. Sebab penglihatan kita dia tak ubah apa-apa. Penglihatan kita dia hanya nampak, dia tidak mengubahkan sesuatu. Kalau sesuatu tu masa kita kejam mata, warna dia hitam, buka mata warna hitam juga. Dia tak akan jadi warna hijau, warna kuning. Sebab nampak dia tidak mengubah apa-apa. Nampak hanyalah nampak. Sebelum kita tengok dia tidak bertempat, dia tidak berjiring, dia tidak berjising, dia tidak berwarna, dia tidak berbentuk, masa kita tengok pun begitulah dia. Sebab penglihatan tak ubah apa-apa. Dah dia boleh tengok ke tak dalam keadaan dia bukan jising, bukan berbentuk, bukan, boleh tengok. Sebab apa dia boleh tengok? Sebab dia ada. Kullu mawjudin yasifu an yura. Setiap benda yang ada boleh dilihat. Itu fahaman ahli sunnah. Makna kita kata kita boleh tengok Tuhan dalam syurga, bukan Tuhan ada dalam syurga, tak. Bukan Tuhan duduk dalam syurga, tak. Kita duduk dalam syurga. Dah nampak warna, tak ada warna-warna. Nampak ke tak? Nampak. Nampak apa? Nampak Tuhan yang laisa kamislihi syai' wa huwas samiul basir. Tuhan boleh buat apa yang dia nak buat. Tuhan boleh buat pada mata kita tu nampak dia. Sebab mata kita tu adalah mungkinat. Mata kita tu adalah makhluk yang tak terlepas daripada ta'alluq kudrat dan juga iradah. Bukan tengok Tuhan, setengah ulama kata bukan tengok dengan mata pun. Setengah ulama kata tengok dengan muka. Sebab dalam Quran Tuhan kata wujuhun yauma idzin nadhirah. Muka yang memandang kepada Tuhan pada hari itu. Wujuhun yauma idzin nadhirah. Pada hari itu muka orang ahli-ahli syurga berseri-seri. Ila rabbiha nadhirah, melihat kepada wajah tu Tuhan mereka. Setengah ulama kata bukan setakat muka, seluruh tubuh tengok Tuhan. Boleh ke tak? Boleh. Seperti mana Tuhan menjadikan mata tu boleh melihat, maka Tuhan juga boleh jadikan muka tu untuk melihat. Boleh jadikan tubuh untuk melihat. Tak kira lah apa yang tengok, yang nyatanya Tuhan khabar, kita boleh tengok dia. Maka ahli sunnah wal jamaah dia i'tiqad, dia sipu kemah-kemah. Dia tak cuba canggah apa yang Tuhan khabar. Beza dengan Mu'tazilah, dia buat bijak dia. Mana boleh, kalau Tuhan boleh dilihat, mesti Tuhan duduk depan kita, mesti Tuhan tu tokoh, mesti Tuhan tu berjising. Ini mustahil belaka ni. Jadi bijak dia dah pula daripada Tuhan. Buat ni ahli sunnah, salaf, golongan salaf, Allah kata dia boleh tengok. Boleh tengok tu bukan suatu benda yang mustahil. Tidak menjadikan Tuhan tu berjising. Sebab kita kata kita tengok Tuhan sebagaimana dia. Dia bukan jising, maka kita tengok pun bukan jising. Dia tidak ada jarak, tengok pun tak berjarak. Dia tak ada arah, tengok pun tak arah. Sebab tengok tidak merubah apa-apa. Tengok hanyalah nampak. Kita masih tak nampak lembu, kejam mata. Bila kita buka mata nampak lembu, adakah lembu tu jadi helikopter? Tak. Lembu tu jadi lembu juga. Sebab tengok dia tidak merubah apa-apa. Baik. Mudah je cara kefahaman ahlu sunnah. Walaysa fi jihatin mahdudah, dan Allah tidak berada pada jihad yang tertentu. Jihad depan kita, jihad kiri kita, jihad atas kita. Tapi setengah daripada sahabat-sahabat Wahabi kita, dia kata tengok Allah daripada pihak atas. Sebab dia kata Tuhan tu bersifat dengan atas. Tu dia reka. Dia ambil daripada mana tu?
Dia ambil daripada jaibihi, daripada dalam kocek dia sendiri. Tak ada nah dalil Quran tak ada khabar gitu, hadis tak ada khabar gitu, sahabat generasi salah pun tak kata gitu. Tiba-tiba dia buat bijak tu, orang panggil bid'ah tu. Bid'ah ni benda baru yang bercanggah dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dah tengok ke atas canggah apa? Bila tengok ke atas menunjukkan dia tu juga memenuhi ruang. Tengok kanan, ada kiri, ada atas, ada bawah, mana dia juga memenuhi ruang. Secara tak langsung kita dah kata Tuhan tu jirim ataupun jising. Walaupun dia tak kata Tuhan tu jirim jising. Ini akal ni, Tuhan bagi akal kita ni. Kalau turun mesti ke mana? Mesti ke bawah. Oh, saya tak kata ke bawah. Saya kata turun tu ke atas, kata mu gila tu. Bila sebut turun mesti ke bawah. Bila ada pihak begitu mesti sesuatu yang memenuhi ruang, sesuatu yang bertempat. Mesti ada jarak. Bila ada jarak antara kita dengan dia, bila ada ruang yang dia penuhi, itu orang panggil jirim. Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu dia bukan jirim. Di mana? Tuhan kata laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu pun yang sama dengan dia. Akal kita boleh sampai makhluk Tuhan ni ada dua je. Satu namanya jirim, satu namanya sifat bagi jirim yang diistilahkan dengan a'rab. Tuhan tak sama dengan makhluk, maksud dia Tuhan bukan jirim, Tuhan bukan a'rab. Selesai lalu dah. Faham tak? Dah Tuhan gua ni tak ada guna-guna. Dah nak cerita gua ni tentang Tuhan, cerita macam ke dia cerita? Dia tak cerita dia ada tempat, dia ada pihak, dia tak cerita. Yang dia cerita, dia laisa kamitslihi syai' wa huwa samiu al-basir. Okey. Wa huwa ghairu mahdud, dan dia Allah Subhanahu Wa Taala tidak terbatas. Dia tidak berada pada satu arah yang terbatas. Makna dia ada di sebelah kanan kita, sebelah kiri kita, sebelah atas kita, sebelah bawah kita, tak ada. Dan dia sendiri tidak mahdud, tidak terbatas. Dengan makna tak ada kanan dia, tak ada kiri dia, tak ada atas dia, tak ada bawah dia, tak ada depan dia, tak ada belakang dia. Sebab dia bukan jirim. Jirim tu adalah makhluk bagi dia. Dah mana nak faham? Tak perlu faham. Tuhan suruh kita faham dia tu ada. Dia tu sedia. Dia tu tak sama dengan makhluk, suruh faham tak tu? Untuk nak faham tentang hakikat dia, itu sesuatu yang di luar kemampuan kita. Kan mudah tu kan, ahli sunnah. Tak senak kepala. Taklah kata Tuhan mana? Tuhan ada atas arah. Kalau Tuhan turun tak ke langit dunia, turun. Dan masa Tuhan turun tu arah atas ke bawah, arah tetap atas. Arah tetap bawah Tuhan. Tuhan lebih atas daripada arah. Dan nak turun mana? Turun dengan arah-arah sekali ke gunung. Blackmail habis arahnya. Baharambang tak baharambang. Cara berfikir. Sebab apa jadi baharambang itu? Sebab lari daripada jalanan jumhur Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa jawapan dia? Dia berasa dia bijak pada orang lain. Walaisa, ini antara yang salaf i'tiqad juga, wa annal Qur'ana kalamullah ta'ala, bahawa sungguhnya Al-Quran itu adalah kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Quran itu adalah kalam Allah. Al-Quran yang maksud dia adalah sifat kalam bagi Allah. Al-Quran ada dua. Satu Al-Quran yang nafsi, satu Al-Quran yang lafzi. Al-Quran yang nafsi itulah sifat kalam bagi Allah. Al-Quran yang lafzi itulah Al-Quran yang kita boleh baca, yang terdiri daripada huruf dan juga suara. Yang ditulis Yang ditulis itu sebenarnya dia menjelaskan, dia menunjukkan kepada sifat kalam Allah Subhanahu Wa Taala yang bukan huruf, bukan suara. Api boleh tulis tak api? Api boleh tulis tak? Boleh. Tulis di kertas alif per ya api. Itu api betul ke tu? Bukan. Itu tulisan api. Itu orang panggil api lafzi. Tengok ni. Api lafzi. Ada hak api hak sungguh ti. Hak yang ditunjuk oleh alif per ya tu. Alif per ya tu ditunjuk mana? Ditunjuk kepada api sungguh ti. Hak api sungguh ti tu kalau jatuh atas kertas terbakar habis kertas. Hak ni kalau jatuh atas lidah kita,
Kalau jatuh atas lidah lembu, ia jadi macam gegoreng selalu dah. Perah Hasan Iman kau sedap tak atuk makan apa pada tu. Begitulah juga dengan kalam Allah. Kalam Allah itu sifat Allah yang sedia. Dengan dialah Allah menyuruh, dengan dialah Allah melarang, dengan dialah Allah memanggil, dengan dialah Allah memberitahu. Ini. Kemudian sebahagian daripada yang ditunjuk oleh kalam Allah yang sedia itu dirakam dalam Al-Quran, dirakam dalam Zabur, Injil dan juga Taurat. Dengan erti kata lain, Zabur, Injil dan Taurat dia menunjuk kepada sifat kalam Allah Subhanahu wa taala. Dengan Zabur, Taurat, Injil itu kita boleh tahu apa yang Allah suruh, apa yang Allah larang, apa yang Allah khabar, apa yang Allah Subhanahu wa taala panggil. Boleh tak Allah nak suruh kita tanpa huruf tu, tanpa suara tu, lebih pada boleh lagi. Allah nak larang kita tanpa huruf, tanpa suara, lebih pada boleh lagi. Tapi sunnatullah untuk kita ni, kita kena baca ayat-ayat Al-Quran. Baca ayat itu sebenarnya dinamakan dengan kalam lafzi. Kalam lafzi ni kalam yang terdiri daripada lafaz, susunan lafaz dan juga perkataan. Bila kalam lafzi, tulisan tu, dakwah tu Cina yang buat. Kertas tu Cina juga yang buat. Susung pula tulisan tu Yayasan Terengganu yang cetak. Baca pula kita yang baca. Mana? Tapi dia tetap menunjuk kepada sifat kalam Tuhan yang sedia. Jadi bila sebut kalam Allah dia ada dua. Bila sebut Quran dia ada dua makna. Satu merujuk kepada lafaz kalau kita baca tu. Satu merujuk kepada sifat kalam Allah. Tapi kebiasaannya bila disebut Al-Quran, dia merujuk kepada lafaz yang kita baca. Begitu juga dengan kalamullah. Bila sebut kalamullah, merujuk kepada dua juga. Satu sifat kalam Allah, satu lafaz yang kita baca. Cuma beza dia dengan Quran. Kalau Quran kebiasaannya digunakan untuk lafaz yang kita baca. Kalau kalam biasanya untuk merujuk kepada sifat kalam yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu Al-Asy'ariyah tu nak memudahkan kita faham, dia bahagikan kalam tu kepada dua. Satunya kalam lafzi, satu lagi kalam nafsi. Kalam lafzi tu yang kita baca tu. Ada mula tu. Nak kata tak ada mula ke Bismillahirrahmanirrahim, nak kata tak ada mula ke? Kalau dia kata tak ada mula juga tu masalah lah. Dari sudut mula-mula sekali tu. Kemudian sin, kemudian mim, kemudian alif lam he, kemudian berhenti dengan nun, ar-rahim berhenti dengan mim. Nak kata tak ada mula ke mana gitu? Hak yang tak ada mula yang ulama bahas ni hak mana? Iaitulah sifat kalam Allah. Hak Nabi Musa dengar. Nabi Musa dengar tu tak ada mula, tak ada akhir. Pendengaran Nabi Musa ada mula, ada akhir. Nabi Musa dia dengar sesuatu yang tidak ada awal, tidak ada akhir. Tapi pendengaran dia ada awal, ada akhir. Mana? Tuhan buka hijab sekejap. Buka hijab. Tuhan bagi kekuatan dia dengar, maka dia boleh dengar. Kemudian Tuhan tutup pula hijab. Tuhan tarik semula kekuatan tu, maka dia tidak mendengar. Jadi pendengaran dia ada awal, ada akhir. Tapi yang dia dengar tidak ada awal, tidak ada akhir. Makna hak yang dia dengar tu kalau nak ditakbirkan dalam bahasa Arab, bunyi dia ikhla'na alaik innaka bil wadil muqaddas tuwa. Nak takbir dalam bahasa Arab, wa ma tilka bi yaminika ya Musa. Nak takbir dengan bahasa Arab, innani anallah fa'budni. Nak takbir dengan bahasa Arab. Nak takbir dalam bahasa Melayu, buang selipar, kamu berada di wadi muqaddas. Apakah yang ada di tangan kananmu itu wahai Musa? Sesungguhnya akulah Allah, sembahlah aku. Nak tubik dalam bahasa orang putih, ikut bahasa orang putih. Bahasa orang asli, ikut bahasa orang asli. Yang dia dengar adalah kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang Nabi Musa dengar kalam. Itu tidak ada awal, tidak ada akhir. Tapi pendengaran Nabi Musa ada awal, ada akhir. Bila dibawa dalam bentuk bahasa, sebab makna kita tak boleh sampai makna dialek gitu. Makna kita nak sampaikan kepada orang sama ada dengan bahasa, sama ada dengan
isyarat. Mak nak pergi mana? Nak pergi ni. Boleh faham. Ataupun kamu nak ke mana? Dengan guna barulah sampai. Allah Subhanahu Wa Taala tak perlu kepada isyarat, tak perlu kepada bahasa. Dia boleh menyampaikan makna tu bila dia berkata-kata. Dia berkata-kata bukan pok-pek dengan menggunakan huruf dan juga suara. Tidak. Dah guna Allahu alam. Beramal sungguh-sungguh biar boleh masuk syurga. Nah, syurga Allah Subhanahu Wa Taala akan memperdengarkan kepada kita kalam dia, akan memperlihatkan kepada kita zat dia. Jadi kalau rasa nak dengar kalam Allah, nak tengok zat Allah, beramal sungguh-sungguh seberapa yang kita mampu. Masa belajar ikhlaskan niat. Jangan belajar kerana benda. Kerana habuan-habuan duniawi. Kayak dunia tu akan mari. Kalau kita belajar dengan ikhlas, dunia tu akan mari. Tapi kalau kita belajar dengan ikhlas kerana kita nak ke dia, tak semestinya dia kita nak dapat. Hak paling jelasnya kita dapat kemukaan daripada tu Tuhan. Baik. Dia kata gitu. Wa annal Qur'ana kalamullah Subhanahu Wa Ta'ala. Sungguhnya Al-Quran ni orang salah i'tikad ni. Quran itu adalah kalam Allah, ghairu makhluk. Makna Quran sini dengan makna sifat kalam Allah. Hak tu ghair makhluk, hak tu bukan makhluk sebab dia sifat daripada sifat-sifat Allah. Wa laisa bi hurufin muqatta'ah. Dan kalam Allah tu bukan huruf yang muqatta'ah, yang terkerak-kerak. Bismillahirrahmanirrahim. Itu huruf yang tergerak-gerak. Maknanya Imam Ghazali maksudkan dengan Al-Quran yang bukan makhluk, bukan lafaz tu. Dan dimaksudkan dengan apa? Tak lain tak bukan sifat kalam Allah. Ini kata-kata ulama salah. Dia kata Al-Quran kalamullah, bukan Al-Quran lafaz yang awak baca. Al-Quran kalamullah, ghair makhluk. Itu yang bukan makhluk. Bukan Al-Quran lafaz yang awak baca tu, itu bukan makhluk. Tak ada seorang orang salah kata gitu. Seluruh kata-kata ulama salah dalam hal ini, dia akan kata Al-Quran kalamullah. Al-Quran hak mana? Al-Quran ada dua makna. Satu dengan makna sifat kalam, satu dengan makna lafaz yang dibaca. Al-Quran kalamullah, hak tu ghair makhluk. Itu bukan makhluk. Al-Quran dengan makna lafaz tu, hak ni tak seharusnya juga kita kata dia tu makhluk. Tak seharusnya. Kecuali fi maqami at-ta'lim, di tempat belajar, supaya kedudukan dia tak jatuh pada dalam hati orang awam, orang yang tak belajar. Bila sebut ni lafaz ni bukan sifat kalam Allah ni, dia akan jadi rasa tidak hormat. Bila tak hormat tu takut dia buat lebih kurang. Ni bukan kalam Tuhan. Dia kata gitu. Sedangkan itu memang datang daripada Tuhan, juga dinamakan dengan kalam Tuhan. Akhir sekali dia terperangkap dalam perkara yang mudaratkan dia. Kerana itulah para ulama kita berhati-hati dalam nak mengungkapkan Al-Quran, sekalipun dengan makna lafaz itu, nak kata itu adalah makhluk. Jangan kita kata babi lah. Babi tu Tuhan cipta juga tu, makhluk Tuhan juga tu. Orang tak cakap gitu. Orang panggil kurang hajar cakap gitu. Kurang hajar dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab takut-takut orang hak akal dia tak kuat mana, jadi dia pandai lekeh pula tu. Tuhan babi pun dia buat kau. Jangan tak ada benda lain nak buat. Sebagai contohnya, orang yang faham dia akan nampak segala-galanya tak terlepas daripada dicipta oleh Allah. Kerana tu bila siapa bab babi ni Tuhan buat ataupun tak buat, kita kata mana? Kita kata semua yang ada ni adalah makhluk Allah. Jadi faham-faham sendirilah, termasuklah juga babi. Kita tak boleh lafazkan babi tu. Tahi tu makhluk Tuhan. Tahi tu makhluk Allah Azza wa Jal. Haram cakap kita. Silat-silat gaya boleh jadikan kafir kalau sebut gitu dengan cara untuk nak menghina. Orang awam, orang yang akalnya lemah, kadang-kadang dia sebut gitu tujuan untuk menghina. Boleh jadi kufur. Kerana tu kena jaga-jaga. Kena jaga-jaga. Tapi hakikatnya memang majlis ta'lim kita kena kata je sungguh. Lafaz yang kita baca tu sedia ke tidak? Baru. Tahi itu Tuhan yang cipta ke tidak? Ya, Tuhan yang cipta. Hadza fi maqamit ta'lim.
Manakala di luar daripada maqam taklim kena berhati-hati, takut orang salah faham. Orang salah faham. Kita duduk ceramah ni, semua manusia berok, semua manusia ketuk belaka. Sultan Mizan pun ketuk, kita kata. Agung pun ketuk, agung pun berok. Hakikatnya memang betul gitu. Tapi tak lama kena tagak polis Oh ni kurang hajar. Yang muduk pergi kebel gitu tu buat apa? Tujuan apa benda? Jadi situ kita kena faham. Wala aswatin mukhtalifah, dan dia bukan suara-suara yang pelbagai, ada dengung, ada panjang, ada pendek dah. Kalamullah bukan jenis huruf dan juga suara. Huruf dan suara itu diadakan oleh Allah. Macam kepandangan dalam aliran Al-Maturidiyah, dia kata Allah Subhanahu wa taala Nabi Musa mendengar kalamullah, Nabi Musa dengar huruf dan juga suara, menyuruh, memberitahu. Makna itu huruf dan suara yang diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bezalah. Itu huruf dan suara yang special lah, dan dia bukan sifat bagi Allah. Sifat bagi Allah ialah sifat kalam, bukan huruf dan juga suara. Idh law kana kadzalik, kerana jikalau adalah begitu, makna kalaulah sifat kalam Allah ini terdiri daripada huruf dan juga suara, lakana min jumlatil makhluqat, nescaya sifat kalam Allah itu juga termasuk dari kategori makhluk. Sedangkan sepakat seluruh ahli sunnah wal jamaah, al-kalam sifatun min sifatillah, kalam itu satu sifat daripada sifat Allah yang semestinya sedia sebagaimana sedianya zat Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu, bahawa sesungguhnya ni antara yang diiktiqad oleh salaf, wa annahu la yakunu fil mulki wal malakut, bahawa tidak berlaku ataupun tidak ada fi al mulki pada alam mulk, alam syahadah, wal malakut pada alam maknawi, alam makna. Fal tatakhatirin, lintasan lah mari. Ni alam malakut ni. Hak marilah dalam hati kita tu alam malakut. Wala laftatu nadhirin, dan sekelip mata. Ini alam mulk, alam syahadah. Dia berlaku luk sekejap je. Kalau hak lama tu lagilah. Hak ni hak sekejap je. Tidak berlaku satu benda walaupun sekelip mata, walaupun sekilas lintasan, illa bi qada'illahi ta'ala wa qadarihi, melainkan dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan qadar dengan diadakan oleh Allah. Qada ketentuan, qadar diadakan. Tidak ada yang berlaku sekecil mana dia, sebesar mana dia. Tidak ada yang ada sekecil mana dia, sebesar mana dia, melainkan semuanya telah ditentukan oleh Allah. Kalau Mu'tazilah dia kata dah, maknanya kalau Qadariyah dia kata dah, maknanya kita sendirilah yang menentukan nasib kita. Tidak ada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Hadza kafirun, ini jatuh kepada kufur, sebab dia menafikan iradah Allah Subhanahu wa taala secara mutlak. Okay. Ahli sunnah, apa saja yang berlaku semuanya ditentukan oleh Allah pada azali lagi dah. Takluk sifat iradah Allah, takluk tanjizi qadim, makna daripada azali lagi dah Tuhan menentukan. Bukan Tuhan baru menentukan, tidak, daripada azali lagi. Dan dirakam di Lauh Mahfuz 50,000 tahun sebelum daripada dicipta langit dan juga bumi. Hari ni kita mari Uniza belajar, boleh faham, lepas tu mengatuk, nguak 3 kali. Tak? Lepas tu cerah pula mata. Kalau Tuhan buka hijab tengok di Lauh Mahfuz, ada dah. Nguak, mengatuk. Mengatuk tu sebab tak tidur tengah hari ni. Semalam main komputer, berlawang dalam Facebook, berlawang. Seorang kata Tuhan istiwa di atas arah, seorang lagi kata Tuhan bersiwak di atas arah. Kawan dia kata bersiwak tu maknanya bersugi, bang. Segala-galanya baik dan juga buruk semuanya telah ditentukan oleh Allah. Maksiat, ya Tuhan tentu. Taat, ya Tuhan tentu. Iman, ya Tuhan tentu. Kufur, ya Tuhan tentu. Dah sebab apa dosa? Dosa sebab dia buat.
Sebab orang tu buat, sebab orang tu usahakan. Dan sebab apa dihumbang ke dalam syurga, dihumbang dalam neraka? Sebab dia yang buat, sebab dia yang usahakan. Dia diberi pilihan. Apa sahaja yang dia pilih tak akan keluar daripada ketentuan tu. Tuhan nak menunjukkan betapa hebatnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Umar bila dia nak masuk satu tempat, di situ adanya taun, dia tak masuk, dia lari. Sahabat tanya, adakah engkau lari daripada ketentuan Allah, wahai Amirul Mukminin? Sayyidina Umar kata, ya, aku lari daripada ketentuan Allah kepada ketentuan Allah. Maksudnya apa? Aku buat guana-guana pun dia dah lari, dah terkeluar daripada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Wa iradatihi, dan iradat dia. Wa qadarihi, qadarihi dengan makna ianya diadakan oleh Allah. Kita hanya mengusahakan sahaja. Apa sahaja yang kita buat, dia diadakan oleh Allah. Apa sahaja yang kita tak buat, dia tidak diadakan oleh Allah. Apa sahaja yang berlaku, yang diadakan oleh Allah. Manusia hanya boleh berusaha. Usaha ni apa? Ia gerak yang datang daripada nak. Gerak datang daripada nak. Tu yang dimaksudkan dengan usaha. Bila hak tu ada, kalau selari dengan perintah Allah, boleh pahala. Kalau tak selari dengan perintah Allah, boleh dah dosa. Mengada dan meniadakan tetap Allah. Tak terlepas walaupun satu detik. Tak terlepas kita walaupun satu detik daripada ta'alluq kudrat dan juga iradat Allah. Ta'alluq kudrat dengan makna diadakan oleh Allah. Ta'alluq iradat dengan makna ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa iradatihi, dan iradatnya, wa masyiati, masyiah dengan iradah siyani fil makna. Iradah dengan masyiah sama je. Sama je. Faminhu al-khairu wasyarru, dan daripadanya, daripada Allah lah. Ini orang panggil min al-ibtida' al-ghayah. Maknanya daripada Allah. Al-khairu, yang baik-baik, wasyarru, dan yang buruk-buruk. Dengan makna baik dan buruk itu semuanya datang daripada Allah. Maksud datang daripada Allah apa dia? Diadakan oleh Allah, ditentukan oleh Allah, diurus oleh Allah. Wan naf'u, begitu juga manfaat, wad durru mudarat, wal imanu iman, wal kufru kufur, semuanya datang daripada Allah. Dari sudut mengada dan meniadakan, dan datang daripada kita setengahnya dari segi usaha dan juga ikhtiar. Perbuatan tu setengahnya datang daripada kita, tapi dalam waktu yang sama dia juga datang daripada Allah. Datang daripada Allah dengan makna Allah yang mengadakan dia, Allah yang menentukan dia. Datang daripada kita dengan makna kita yang mengusahakan dia. Bila ada usaha, maka di situ adalah dosa dan juga pahala. Kalau tak ada usaha direct daripada Tuhan, maka tak ada dosa, tak ada pahala di situ. Ini semata-mata dengan rahmat Allah. Terjatuh daripada atas pokok, budak ada bawah tu. Tengok Allah mati dah budak ni, nipu dah. Kita habis nak tahan diri kita jangan jatuh, tapi kita tak mampu. Akhir sekali berdebak jatuh atas budak, pecah perut dia, mati dia. Dosa tak kita? Tak dosa, sebab bukan usaha dan ikhtiar kita. Sekalipun berlaku pada kita, sebab jatuh tu bukan usaha kita, graviti dari kita. Bukan kita bergerak langsung jatuh, tak. Kecuali memang kita duduk atas nung dah jatuh. Mana budak? Budak ada teruk terkejut. Hak tu memang berdosa lah, sebab kita yang usahakan. Usaha ni apa? Bergerak campur dengan nak. Gerak campur dengan nak, itu yang dimaksudkan dengan usaha. Mana gerak yang datang daripada nak. Gerak yang datang daripada nak. Dan cukup syarat-syarat mukallaf, maka ada dosa dan ada apa? Baik. Ya Allah, iqra. Azza wa jalla li ahadin min khalqi. Ni i'tiqad orang salah ni. La wajiba, tidak ada yang wajib ala Allah, ke atas Allah. Ada satu benda pun yang wajib ke atas Allah untuk dia buat ataupun untuk dia tinggal. Li ahadin, yang menjadi hak kepada seseorang daripada makhluk. Wajib Tuhan buat sebab apa?
Sebab itu menjadi hak kepada makhluk dah. Wajib Tuhan masukkan orang yang taat ke dalam syurga. Sebab apa? Sebab masuk dalam syurga tu hak kepada orang yang melakukan dah. Tak ada hak apa pun kita di hadapan Tuhan. Kita boleh buat ibadat tu anugerah Tuhan tu. Tak mewajibkan dia untuk nak meletakkan, beri balasan baik kepada kita. Tapi dia beri juga, wajib kita kena etikad dia beri. Itu semata-mata dengan anugerah dia. Bukan dia terpaksa, dan bukan kita berhak dapat apa-apa. Tengok dia kata Allah, ke atas Allah, li ahadin, bagi seseorang. Ke atas Allah, wajib ke atas Allah, bagi seseorang itu ada hak yang kena Allah Subhanahu Wa Taala tu tunaikan ada. Itu akidah ahli sunnah. Kerana itu ahli sunnah bila dia berjaya melakukan ibadat, dia takut ibadat itu Tuhan tak terima. Sebab boleh je Tuhan tak terima, sempurna macam mana pun tak ada masalah. Hak dia. Dia harap supaya Tuhan terima. Dia bukan macam Mu'tazilah. Buat je ibadat, pada benda dah kita jadi ahli syurga. Dia berasa dia berhak mendapat sesuatu. Kita belajar tasawuf, bila kita rasa kita berhak dapat sesuatu, itu petanda ibadat kita tu bukan ibadat. Petanda ibadat kita tu tak jadi ibadat. Maknanya kita ujub dengan diri kita sendiri. Bila ujub, ibadat tu tak jadi ibadat. Okey, mana? Ya Allah. Man athabahu fabi fadlihi wa man aqabahu fabi adlihi. Sesiapa yang Allah isabah akan dia, Allah bagi pahala kepada dia, bagi ganjaran baik kepada dia, fabi fadlihi, maka dengan semata-mata anugerah daripada Allah. Bukan Allah wajib, dan bukan orang tu berhak dah dapat. Sesiapa yang aqabahu, yang Allah kenakan hukuman kepada dia, fabi adlihi, semata-mata dengan keadilan Allah. Tuhan janji dah, membuat gini, aku kenakan gini. Buat juga, boleh nyau sungguh. Mana dengan keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi antara para awliya illah, dia harap sangat-sangat Allah layang dia dengan al-fadli, layang dia dengan kefadilan, dan dia minta berlindung Tuhan layang dia dengan keadilan. Sebab kalau layang dengan keadilan, walik-walik jatuh dalam api ni neraka lah. Waliyadzubillah. Wa ma warada ala lisani sahibi syar'i. Sahibi syar'i maknanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sahaja yang datang daripada baginda Nabi, sama ada Al-Quran ataupun As-Sunnah. Salawatullahi alaihi wa salamuhu min hadhihi jumlah du'aiyah. Salawatullah wa salamu alaihi, jumlah musta'radah. Min umuril akhirah, apa yang datang tu daripada urusan-urusan akhirat. Kal hasyri wan nashri. Hasyri maknanya dihalau ke padang mahsyar, ataupun dikumpul di padang mahsyar. Itu hasyri. Nabi kabur, kita semua nanti akan dihalau kepada mahsyar. Kita akan berjalan menuju kepada mahsyar. Kita akan dikumpulkan di padang mahsyar. An-nasri makna bangkit daripada kubur. Kita semua nanti akan dibangkit daripada kubur. Nabi kabur tu. Ya Allah. Wa azabil qabri. Azab kubur, Nabi kabur juga. Wa su'ali munkarin wa nakirin. Soal munkar dan nakir, inilah yang dinamakan dengan fitnatul qabri. Fitnah kubur. Tu soal, munkar dan juga nakir. Wa mizan alat penimbang. Di sana ada timbangan amalan. Nabi kabur. Orang yang berat timbangan amalan dia akan jadi ahli syurga. Orang yang ringan timbangan amalan dia akan jadi ahli neraka. Dan besarnya alat penimbang tu, dia punya daun dia tu, kalau 7 petala langit, 7 petala bumi diletak dalam dia, masih lagi muat. Besar sangat-sangat. Ini menyebabkan Nabi Daud bila dia ditunjuk mizan itu pesang. Kejut dia kata, ya Rabb, wahai Tuhan, kalau beginilah besarnya neraca ni, siapakah orang yang boleh memenuhkan neraca ini dengan amalan baik dia? Balik awal belakalah kita. Al-Quran Tuhan kata, siapa yang timbangan dia ringan, dia akan jadi ahli neraka.
Mana langit dengan bumi ni muak lagi Nabi kata. So mana tak tahulah. Tuhan kata aku sendiri yang akan memenuhkan timbangan itu dengan hanya sebutir buah kurma yang dibelanjakan oleh orang yang aku sayang. Ni mahal. Orang yang jadi kekasih Tuhan ni belanja sebutir buah kurma pun dah penuh dah dia punya neraca timbangan dia. Apatah lagi kalau sembahyang tahajud, apatah lagi belanja bukan sebutir 5 lori buah kurma dan sebagainya. Jadi masa kita hidup ni kita kena berusaha untuk jadi orang yang Tuhan sayang. Mana? Yang wajib jangan tinggal, kalau tinggal cepat-cepat kita qada. Yang haram jangan buat, kalau buat cepat-cepat kita taubat. Perbanyakkan yang sunat, kurangkan yang makruh. Tukar yang harus menjadi sunat ataupun wajib dengan niat-niat yang baik. Jogging petang-petang harus je, tak boleh pahala sekeping tu. Walaupun peluh decing tu tak boleh pahala sekeping. Tapi niat nak jaga kesihatan sebab nak ibadah, boleh pahala tak boleh. Niat nak jaga kesihatan, kayak pergi kalau ada orang minta tolong, aku nak tolong dengan kekuatan yang aku ada. Niat nak berjihad pada jalan Allah. Andai kata kalau ada seruan jihad, kita nak pergi perang, nak pergi duduk, boleh pahala. Berkelung boleh pahala dengan niat-niat yang baik. Para awliya illah, apa saja dia buat, dia akan selitkan dengan niat-niat yang baik, niat yang baik. Maka banyaklah orang kata amalan yang dibuat. Ta'allah. Wasirati. As-sirat dengan makna titiang yang dibentang di atas neraka Jahannam. Belum masuk syurga lalu ikut sirat dulu. Dalam satu riwayat dia kata dia menaik selama 1000 tahun, mendata 1000 tahun, menurun 1000 tahun. Di bawah adalah neraka Jahannam. Lebih halus daripada mata, lebih malu daripada rambut, lebih tajam daripada mata pedang. Mana kalau begitu kita lalu jatuh berlemuklah dalam api neraka. Makna itu antara sifat sirat yang akan ditemui oleh orang-orang yang celaka, orang-orang yang akan jadi ahli neraka. Bagi orang mukmin mengikut keadaan masing-masing. Ada orang sejauh mata memandang, ada orang yang perjalanan dia laju macam ke kilat, ada orang perjalanan dia laju macam ke kuda, ada yang laju macam orang berlari, ada orang yang ngesok, ada orang yang merangkak, ada yang jalan dengan muka pun ada. Itu semuanya di kalangan orang yang akan jatuh ke dalam api ni. Orang mukmin laju dia jalan seumpama burung, seumpama kuda, seumpama kilat. Itu perjalanan orang. Laju dan lambatnya seseorang di atas sirat bergantung kepada laju dan lambatnya seseorang itu melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah masa duduk atas muka dunia. Mana dia kata? Fahadhihi usulun daraja salafu radhiyallahu anhum ala i'tiqadiha wa tamassuki biha. Inilah dasar-dasar, sebahagian daripada dasar-dasar. Daraja aisara, daraja dengan makna sara, yang dilalui oleh generasi salaf, sahabat tabi'in tabi'in, ala i'tiqadiha, atas i'tiqadnya. Mana inilah yang dipegang oleh generasi salaf. Wat tamassuk, tamassuk dengan i'tiqad ni samalah. Mana yang dipegang dengan wa waqa'a 'alaiha al-ijma'u qabla tanawwu'il bid'i wa zuhuril ahwa'i. Wa waqa'a 'alaiha, dan telah berlakulah ke atasnya, ke atas usul ini, ke atas beberapa dasar ini, al-ijma', oleh ijma' di kalangan generasi salaf. Qabla tanawwu'i al-bid'i, sebelum tanawwu', sebelum bercampurnya bid'ah. Tanawwu' ni makna sebelum, tanawwu' maknanya sebelum dia panggil, sebelum tumbuhnya. Naw' ni ranting kan, sebelum merantingnya bid'ah. Kalau pokok tu ditubik tunah tu adalah bid'ah. Ranting-ranting tu adalah bid'ah. Mana sebelum masuknya fahaman-fahaman bid'ah dalam masyarakat Islam. Makna di zaman salah, zaman sahabat tu,
Semua sahabat meyakini Tuhan tu boleh dilihat, meyakini bahawa segala-galanya telah ditentukan oleh Allah, meyakini bahawa tak wajib ke atas Allah sesuatu pun, kita tak ada hak apa-apa pun di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang diiktikadkan oleh salaf. Ini yang diijma'kan oleh mereka sebelum munculnya ahli-ahli bid'ah. Ini dia kata qabla tanawu'i al-bid'i, sebelum munculnya bid'ah, kita kata bid'ah. Dia biasanya para ulama bila disebut bid'ah, dia lebih tertumpu kepada bid'ah akidah. Sekalipun di sana ada bid'ah dari segi amalan pun ada juga, tapi yang akidah tu lagi bahaya. Orang kata Tuhan bertepat, tu bid'ah akidah. Orang kata Tuhan tak menentukan sesuatu, kita sendirilah yang menentukan, itu bid'ah. Orang panggil bid'ah akidah. Bid'ah akidah ni bila dia ada, sama ada jatuh sampai ke tahap kafir, tu jadi kufur. Kalau tak jadi kufur pun, segala amal ibadat dia akan ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa zuhuril ahwa, dan sebelum munculnya al ahwa. Ahwa ay bermakna ad-dalal. Dalalah. Maknanya al ahwa ay ad-dalalat, sebelum timbulnya kesesatan. Na'udzubillah, kami berlindung dengan Allah. Mana kami minta perlindungan daripada Allah minal ibtida', daripada tersalah melakukan bid'ah fiddin, dalam agama ini. Sebab bid'ah ni suatu benda yang buruk. Apa dia bid'ah? Perkara baru dengan makna Nabi dah buat, sahabat dah buat, tabi'in pun tak buat, yang bercanggah dengan syarak tu. Sama ada yang bercanggah dengan akidah yang dibawa oleh baginda Nabi, yang bercanggah dengan amalan yang dianjurkan oleh baginda Nabi, itu orang panggil bid'ah. Kalau tak bercanggah, cuma Nabi tak buat aje, itu bukan bid'ah. Kerana itu Nabi tak marah pun bila orang menambah apa? Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Nabi tak pernah hajar pun. Sami Allahu liman hamidah, tiba-tiba ada seorang bunyi Rabbana walakal hamdu hamdan tayyiban katsiran mubarakan fih. Dia kata Nabi tak pernah hajar pun. Sudah tu Nabi tanya, siapa yang sebut begitu tadi? Saya ya Rasulullah. Nabi kata, ramai di malaikat turun untuk nak mencatat pahala apa yang kamu sebut. Nabi tak kata kamu dia buat kerja bid'ah gini, aku tak ajar pun lagi, pandai-pandai reka-reka dalam agama tak. Sayyidina Bilal, Nabi tanya dia, bima sabaqtani fil jannah, sebab apa engkau mendahului aku dalam syurga? Mana mu buat benda hak aku dak ajar yang menjadi kamu ni jadi ahli syurga? Nabi mimpi masuk dalam syurga, dengar tapak kaki Sayyidina Bilal. Bila kata aku setiap kali aku berwuduk, Nabi kata bima sabaqtani, itu maknanya hak yang aku dak ajar lagi, mu mendahului aku, mu buat dulu benda yang aku dak ajar. Setiap kali berwuduk, setiap kali aku berhadas, aku terus ambil wuduk, kemudian aku sembahyang 2 rakaat. Berhadas ambil wuduk, sembahyang 2 rakaat, sembahyang sunat wuduk. Nabi tak pernah ajar pun sebelum pada tu. Nabi tak kata membuat kerja bid'ah ni, apa benda bid'ah, aku dah ajar agama ni tak boleh, ittiba' la ibtida'. Nabi tak kata gitu. Sebab apa yang dia buat itu bukan ibtida', itu adalah ittiba'. Begitu selepas daripada zaman Nabi, di zaman sahabat bersama dengan tabi'in dengan sahabat dengan Nabi, okeylah kita kata Nabi ikrarkan benda tu, Nabi tak marah. Tapi di sana ada juga sahabat buat depan Nabi, Nabi marah. Sayyidina Mu'adh nak sujud kepada Nabi, Nabi marah. Sebab bercanggah dengan syariat baginda Nabi. Selepas daripada zaman sahabat, zaman tabi'in pula, tabi'in dengan sahabat lah, dimulakan orang kata menghidupkan malam nisfu Sya'ban, menghidupkan malam nisfu Sya'ban di kalangan tokoh-tokoh besar di kalangan tabi'in. Hak ni hak yang kita lepas kita nak pisah, kumpul ramai-ramai nak pisah dah, kita tutup majlis kita dengan surah Al-Asr. Surah Al-Asr tu ibadat ke tidak? Baca surah Al-Asr ibadat. Nabi suruh ke buat? Tak. Itu berlaku pada zaman
tabi'in bersama dengan para sahabat. Tapi tak ada ingkar pun. Nak menunjukkan sesuatu yang tidak bercanggah dengan syarak, bukan selari dengan syarak, dia tak masuk dalam kategori bid'ah. Bid'ah istilahi yang kita katakan bid'ah syar'i. Hak Nabi kata kullu bid'ah dalalah wa kullu dalalah finnar, dah masuk. Mana kalau kita nak panggil bid'ah juga benda ni hanyalah sekadar bid'ah lughawiyah. Orang panggil benda baru. Benda baru tengoklah pula. Canggah tak dengan syarak? Canggah dengan syarak, bid'ah dalalah. Tak canggah dengan syarak, selari dengan syarak, bid'ah hasanah. Baik. Ada satu kitab molek baca. Kitab As-Sunnah wal Bid'ah yang dikarang oleh seorang ulama Yaman. Dalam tu dia himpun apa yang dilakukan oleh para sahabat di hadapan baginda Nabi melalui riwayat-riwayat yang sahih. Kemudian apa yang dilakukan oleh tabi'in pula di hadapan para sahabat. Kemudian apa yang dilakukan oleh atba'ut tabi'in di hadapan tabi'in. Yang diterima, yang tidak dikatakan mu telah melakukan bid'ah dan sebagainya, tidak. Mana mungkin ada juga yang kata bid'ah, tapi maksud bid'ah yang dimaksudkan di situ hanyalah bid'ah lughawiyah, dengan makna benda yang baru. Macam Sayyidina Umar, dia kata sembahyang tarawih 20 rakaat bersama dengan seorang imam. Sayyidina Umar pun kata bid'ah benda tu. Tapi Sayyidina Umar kata bid'ah tu bid'ah lughawiyah. Sampai ke peringkat dia kata nikmat bid'ah hadhi, sebaik-baik bid'ah inilah dia. Bid'ah apa tu? Bid'ah lughawiyah, bid'ah dari sudut bahasa. Maksudnya sesuatu yang baru. Tapi kalau terpengaruh dengan pahaman Wahabi, habis ulama buat tu bid'ah belaka. Sakit jiwa lah dia ni. Duduk dalam masyarakat Melayu kat sakit jiwa lah. Sebab apa? Bid'ah belaka. Masuk bulan Rabiul Awal, awak Maulidin Nabi, bid'ah pula situ. Hak tiap-tiap minggu baca burdah, Nabi dak buat, bid'ah pula situ. Kemudian malam Isnin baca Ratibul Haddad, Nabi dak buat, bid'ah pula. Sakit jiwa dia. Jadi tak nak hilangkan sakit jiwa tu, jangan ikut Wahabi tu yang betul. Jangan ikut dia. Kalau ikut dia sakit jiwa kita, ikut jumhur Ahlus Sunnah wal Jamaah, barulah kita nampak oh ini bid'ah, ini bukan bid'ah. Hak bid'ah sungguh tidak ada bid'ah pula. Iktimad kepada nas yang mutasyabihat tu tak bid'ah pula. Kata Tuhan bertempat tak bid'ah pula. Tuhan bertempat pula fi makan adami, pada tempat hak tak ada bid'ah pula tu. Sedangkan hak tu bercanggah secara totally dengan apa yang difahami oleh generasi salaf. Baik. Na'udzu billahi minal ibtida'i fid dini wattiba'il hawa bighairi dalil. Ibtida' fid din wattiba'il hawa bighairi dalil, tanpa ada dalil. Mana kalau ada dalil, sama ada dalil umum ataupun dalil yang khusus, itu bukan bid'ah. Dan itu bukan hawa. Bahkan itu adalah syariat yang ditinggalkan oleh baginda Nabi. Baik. ثم نظرت في أعمال القلب والمواجب الباطنة. Mawajib dengan makna perkara-perkara yang wajib kita laksanakan, dan dia adalah perkara wajib yang batin yang menjadi amalan hati. Summa nazarta fi a'malil qalbi, kemudian kamu merhati kepada amalan-amalan hati pula. Wal mawajib al batinah, dan antara amalan hati itu perkara-perkara yang wajib yang dilakukan dalam hati. Wal manahi, dan juga perkara-perkara yang haram, yang dilarang. Yang mana larangan dalaman, larangan pada perbuatan hati. Hati kita Tuhan suruh kita sabar. Tu suruh hang tu. Tuhan suruh kita ikhlas, itu mawajib tu. Tuhan suruh kita ikhlas, Tuhan suruh kita sabar, Tuhan suruh kita tawakal. Sabar, ikhlas, tawakal tu amalan hati, orang panggil amalan batin. Dalam waktu yang sama Tuhan larang kita takabur, Tuhan larang kita ujub, Tuhan larang kita idlal, Tuhan larang kita buruk sangka kepada orang. Mana ujub, takabur, riya, idlal, buruk sangka, hasad, itu semuanya adalah manahi, amalan-amalan hati yang dilarang. Allati ta'ti fi hadzal kitab, yang akan datang dalam kitab ini. Liyahsula laka ilmuhu, supaya terhasillah bagi kamu akan ilmu ni.
Ilmu tentang apa? Tentang amalan-amalan hati yang disuruh, yang dilarang. Yang disuruh tu untuk kita usahakan, yang dilarang tu untuk kita tinggalkan. Thumma ta'rifu jumlata ma tahbih. Itu bahagian tasawuf. Bahagian tasawuf hak wajib kita kena tahu apa dia? Mawajib dengan manahi. Amal. Hak amalan zahir, hak yang wajib kita tahu apa dia? Amalan-amalan yang wajib dengan amalan-amalan yang haram. Itu wajib kita kena tahu. Amalan wajib bagaimana laksanakan amalan wajib tu? Mana kalau hak sunat, kalau kita tak tahu tak dosa. Tapi tak boleh pahala lah. Kita buat benda sunat ikut-ikut orang. Dosa ke tak? Tak dosa. Boleh pahala ke tak? Tak boleh pahala. Sebab dalam Quran Tuhan kata hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Adakah sama orang yang tahu dengan orang tak tahu? Semestinya tak sama. Orang yang tahu dia boleh pahala, orang yang tak tahu dia tak boleh apa-apa. Tinggal benda makruh kita tengok. Kalau kita tahu benda tu makruh kita tinggal kerana melaksanakan perintah Allah boleh pahala. Tapi kalau kita tinggal orang lain dak isap okok belaka, kita dak isap agak isap ni marah dia orang pula. Tak. Maka tak boleh pahala sekepeng. Jadi ini pentingnya ilmu. Kalau hak wajib kita tak tahu tak sah ibadat kita. Kalau rukun, contoh rukun semayang, kita kata sunat je. Baca Fatihah tu boleh tak kalau kita tak baca? Baik boleh je, tak ada masalah. Dah rokok, kalau tak rokok, kalau malas tak payah rokok dia. Rajin-rajin relax-relax rokok. Tak sah daripada awal dah dia semayang. Tak sah daripada awal dia semayang. Kalau yang sunat pula, kalau dia tak tahu, maka pahalanya tak boleh. Jadi macam mana nak suruh amalan kita sah? Kena tahu rukun-rukun dia apa, perkara yang batalkan dia apa. Hak rukun-rukun tu kita boleh pasti ni rukun. Jangan salah kata ni sunat ataupun ini harus je, maka ibadat kita tu tidak sah. Begitu juga hak batin, kena tahu hak ni dilarang. Hak ni disuruh. Maknanya kalau hak batin ni, hak tasawuf ni, belajar kitab Penawar Bagi Hati selesai. Mana? Kalau hak fiqh pula, belajar kitab Nailur Raja'at selesai. Ataupun belajar kitab syarah kepada Mata Abi Syuja', itu selesai. Hak bahagian semayang, taharah, semayang, puasa, zakat kalau kita ada harta. Kecuali zakat fitrah lah. Haji kalau kita ada kemampuan. Kalau tak ada kemampuan tak wajib belajar haji. Tak ada harta tak wajib belajar zakat. Cukup dah, bukan kata banyak kan. Hak benda hak fardu ain ni dah banyak. Untuk nak mengesah ibadat dah banyak. Tapi belajar lagi baik. Itu orang panggil satu kelebihan. Sebab tadilah la yastawil ladzina la ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Adakah sama orang yang tahu dengan orang tak tahu? Tak sama. Orang tahu ni dia ada kedudukan di sisi Allah. Orang yang tak tahu tu dia rendah sikit di sisi Allah. Baik. Ya Allah. ثم تعرف جملة ما تحتاج إلى استعماله كالطهارة والصلاة والصوم ونحوه. Baik. Kemudian kamu mengetahui akan himpunan apa yang kamu perlu lakukan. Ila isti'malihi, apa yang perlu kamu buat. Kataharah, seperti taharah. Wassalah, salat. Saum, puasa. Wa nahwihi, dan juga seumpamanya. Seumpama apa-apa yang kita kena buat, wajib kita buat, jadi kita kena tahu. فإذا فعلت فقد أديت فرض الله عليك الذي تعبدك به في باب العلم. Okey. Faqad dikata fa iza fa'alta, bila membuat dah benda ni, makna mu belajar dah tentang taharah, tentang solat, tentang puasa, tentang hak wajib kena buat. Faqad adaita fardallah, sesungguhnya engkau telah menunaikan kewajipan daripada Allah alaika, ke atas kamu. Sebab hak wajibnya mu buat, jadi mu tak mungkin boleh buat kecuali mu kena ada ilmu.
Jadi wajiblah mu belajar sekadar mu mampu untuk buat. Allazi ta'abbuduka, yang mengabdikan diri oleh kamu akan Allah, bihi dengannya, sekadar tu. Sekadar mu boleh buat ibadat kepada Allah. Fi babil ilmi, pada bab ilmu. Makna pada bab ilmu, kalau mu belajar setakat tu, bererti mu telah melaksanakan kefarduan yang Allah fardukan ke atasmu untuk kamu tu tunaikan. Walaqad sirta min ulama'i ummati Muhammadin sallallahu bahkan kamu telah menjadi daripada kalangan ulama orang yang tahu, orang yang ada ilmu tu. Ummati Muhammadin, umat kepada Nabi Muhammad. Jadi di kalangan ulama tu. Ulama ni dengan mana orang yang tak tahu benda hak dia buat. Tu makna orang yang ada ilmu. Mungkin tak samalah dengan ulama hak ilmu dia banyak tu tak samalah. Tapi boleh masuk dah. Masuk kategori dah. Dengan makna bila mu beramal, amalanmu jadi. Sebab amalanmu tu berasaskan kepada ilmu. Ar-rasikhina fil ilmi, yang rasih, yang mantap ilmu. Mana kalau mu beramal sungguh-sungguh tak pelik, mu akan ditingkatkan oleh Allah daripada martabat orang awam kepada orang khawas, daripada khawas kepada khawasul khawas. Tak boleh. Makna nak jadi orang wali ni tak semesti ambil PhD, tak semesti. Hak fardu ain tu lepas, hak ibadat kita boleh ngesah zahir dengan batin. Beramal sungguh-sungguh tekad dah. Daripada ilmu yaqin naik kepada ainul yaqin, naik kepada hakul yaqin. Daripada orang awam naik kepada orang khawas, naik kepada orang khawasul khawas. Kalau kita ada PhD, ada profesor pun kalau tak beramal, tak degi. Duduk di tahap orang awam tu. Itu sebab perangai dia macam orang awam. Orang awam baloh sebab bola, dia baloh juga sebab bola. Orang awam siang malam pagi petang dia cakap hamil cedih, dia pun hamil cedih juga. Dia tak beza. Orang awam baloh dengan jiran, dia baloh juga dengan jiran. Jadi tak ada beza, tak ada beza. Sebab apa? Sebab dia duduk di tahap orang awam, duduk di tahap orang awam. Tapi kalau kita belajar ilmu fardu ain ni, belajar sungguh-sungguh, faham sungguh-sungguh, sehingga kita mampu melaksanakan ibadat, dia akan berlaku peningkatan kedudukan kita di sisi itu. Akhir sekali kita menjadi orang yang rasikh fi ilmi. Orang yang rasikh fi ilmi tak semestinya maklumat dia banyak, tapi ilmu dia banyak. Bukan kata maklumat dia banyak. Kadang-kadang maklumat dia dengan orang PhD tu banyak. Orang PhD dia tu, orang PhD tu sombong dengan PhD dia tu. Dia berasa ke dia seorang jadi PhD. Kenapa? Tapi dari segi kemantapan ilmu tu beza. Ilmu ni bila dia masuk dalam hati kita, dia cahaya. Dia memandu kehidupan kita. Bila dia masuk dalam hati kita, dia disertai dengan rasa takut. Bila rasa takut ada, automatik akan adanya rasa harap. Automatik dia akan nampak betapa tidak bernilainya dunia, betapa hebatnya negeri akhirat. Hati dia akan cenderung ke negeri akhirat. Dalam hati dia ingatan hanya kepada Allah, hanya kepada Rasulullah. Itu orang panggil apa yang akan dibawa oleh ilmu. Bukan dengan ilmu tu menyebabkan kita sekejap-sekejap ajak orang tu debat, ajak orang ni debat. Itu hanyalah kulit ilmu yang namanya laqlaqatul lisan. Tu tak ada benda tu. Tu orang kafir kadang-kadang banyak ada kita lagi. Baca tak kitab Al-Islam Haqiqah wa Syariah gitu tajuk dia, yang ditulis oleh siapa? Orientalis tulis. Kalau baca dalam tu siap dengan makom, dia cerita makom sobo, makom ni tasawuf. Tapi dia tu kafir, wala iyazbillah, tak ada benda pun. Makna maklumat siapa-siapa boleh, yang mana rajin boleh. Tapi peningkatan kedudukan di situ tidak. Kecuali orang yang beramal dengan ilmu yang ada. Tahap nak beramal dengan ilmu yang ada, tahap kita boleh beramal ilmu. Tahap tu kalau kita beramal, dia akan berlaku peningkatan. Baik, ya Allah. In amilta bi'ilmika. Jika engkau beramal dengan ilmu kamu, boleh jadi dah. Boleh jadi di kalangan ulama, boleh jadi di kalangan ar-rasikhina fil ilmi. Wa aqbalta ala imarati ma'adika. Ma'adika, tempat kembali kamu, iaitulah di negeri akhirat.
Kalau kamu menumpu, kamu berusaha bersungguh-sungguh untuk mengimarahkan, untuk membangunkan akan akhirat kamu. Bila ilmu tu dah ada, kemudian kamu bersungguh-sungguh untuk nak membangunkan akhirat kamu. Mana mu boleh jadi ulama dah, mu boleh jadi orang yang rasikhin fil ilmu dah. Ya Allah. Wa kunta 'abdan 'aliman 'amilan lillahi ta'ala 'ala basiratin ghaira jahilin. Maka kamu jadi wa kunta, dan kamu adalah abdan, seorang hamba. Hamba ni hamba yang Tuhan ngaku hamba ni. Tuhan kata fadkhuli fi ibadi, masuklah di kalangan hamba. Fadkhul. Aliman, orang yang alim. Maknanya mu tahu apa benda mu nak buat. Amilan, orang yang beramal. Lillah, kerana Allah. Ala basirah, dalam keadaan mata hatimu je cerdik. Mu tahu apa benda yang mu buat. Bukan dalam keadaan meraba-raba. Kalau tak ada ilmu hak fardu ain ni, kita ibadat meraba-raba. Semayang kita bahang-rambang. Kadang-kadang kita niat bagus, nak tegur Tok Imam salah, kita subhanallah. Tok Imam dak buat layang subhanallah. Tok Imam subhanallah. Tok Imam ada lagi salah Tok Imam tu batal habis semayang. Apa ni? Niat bagus. Ataupun subhanallah dak niat zikir, niat semata-mata nak tegur Tok Imam, batal mula-mula habis semayang. Nah, keadaan dia tak sedar. Walaupun niat dia molek, dia hadapan Tuhan, dak niat saya molek Tuhan je. Tuhan bagi umur ke mula pun mana ni? Siapa tak tahu benda hak basic pun mudah tak tahu. Kalau benda hak tak basic, itu bab lain lah. Ni benda hak fardu ain, hak yang sepatutnya kita kena tahu. Mana kalau kita nak tegur Tok Imam, kita kena tahu bagaimana cara tegur Tok Imam. Kalau kita tak tegur Tok Imam, tak apalah, tak tahu bagaimana cara nak tegur Tok Imam. Ya Allah. Wala muqallidin wala ghafilin. Kamu bukan lagi menjadi orang yang muqallid dalam bab akidah lah. Kalau kita nampak dah Allah tu alim, Allah tu qadir, Allah. Wala ghafilin, bukan di kalangan orang yang lalai, sebab mu tahu hatimu telah terhias dengan sifat-sifat yang baik. Mana bila belajar ilmu tasawuf, kita tak jadi orang lalai. Kalau kita beramal lah, dia belajar tentang haramnya takabur, dia berusaha buang takabur daripada hati, sehingga nyahnya sifat takabur, timbullah sifat tawaduk, riya, sehingga hilangnya riya, maka timbullah ikhlas. Jadi ni hati-hati orang yang tidak lalai. Hati orang yang lalai mana? Bila semayang nak nunjuk ke orang, lalai daripada Tuhan. Sekarang dia nampak orang je, Tuhan dia tidak nampak. Hati yang lalai. Tapi orang yang ikhlas, dia buat satu benda, Allahu Akbar, ingat selalu dah, ya Allah aku buat ni kerana-Mu, ya Allah, bukan kerana orang lain. Lalai tak hati tu? Tak lalai. Bila dia belajar tasawuf dan bila dia mengamalkan tasawuf, dia ni muqallid ke tak muqallid? Bila dia belajar akidah dan dia beriktikad dengan akidah yang dia nampak. Dia ni orang yang meraba-raba dalam kegelapan ke tidak? Bila dia belajar ilmu fiqh, dia tahu ini sah ataupun ini batal. Ya Allah. Walaka syaraful azimu. Kalau orang yang macam ni, walaupun ilmu dia tak banyak, walaupun tak ambil master, tak ambil PhD, dah, tapi BA kena ambil lah. Sebab itu BA dah lah ni. Jangan berhenti pula BA, berhenti lah ya. Cukup dengan fardhu ain tak boleh lah gitu Walaka syarafu al-azim. Tak wajib ambil BA. Ambil BA tu tak wajib. Cuma kita kata dah kita belajar, kita teguhkanlah. Dan boleh pahala tak kita ambil BA ni? Boleh pahala tak? Boleh pahala tak? Boleh pahala bila niat kita ikhlas. Boleh pahala tak kalau kita sambung master? Boleh pahala bila niat kita ikhlas. Boleh pahala tak kalau sambung PhD? Lagi banyak pahala kalau niat kita ikhlas. Tapi kalau niat tak ikhlas, belajar tazkiyah pun dosa. Sekolah rendah lagi dosa. SPM kau dosa. Mari universiti bertambah-tambahlah dosanya. Ada setengah ulama Yaman kata, setengah-setengah orang masuk universiti, mula-mula masuk universiti tu dia ada dua sifat. Pertamanya jahil, yang keduanya tawaduk. Dia sedar bahawa dia tu tak reti. Keluar habis universiti, sifat jahil tu masih lagi jahil, tapi tawaduk dah tukar dengan sombong.
Masuk jahil dengan tawaduk, keluar sombong dengan jahil. Jahil tu tak lari lagi. Ini orang yang niat dia tidak betul. Niat dia tidak betul. Bila niat dah betul, dia akan bawa masalah. Wal'iyadzubillah. Baik. Wali'ilmika al-qimatul kathiratu. Mana dia kata tadi? Walaka asyarafu al-azim. Bagimu ada kemuliaan yang amat hebat di sisi Allah. Wali'ilmika al-qimatu al-kathiratu. Dan bagi ilmu kamu ada nilai yang cukup banyak, cukup tinggi di sisi Allah. Sebab ilmumu tadi akan membimbingmu yang mana mu akan sampai ke destinasi terakhir. Itulah dia redha Allah, itulah dia syurga Allah. Wasawabul jazil. Dan ilmu kamu tu baginya ada pahala yang amat banyak. Jazil bermakna kathir. Wa kunta qad qata'ta. Dan dengan itu engkau telah mengerat, dengan makna engkau telah melepasi hadhil aqabah, akan aqabah ini. Bila kita mampu beribadat zahir dan juga batin, dan bila kita kenal Tuhan dan juga baginda Rasulullah sallallahu. Tuhan kita, Rasulullah pesuruh Tuhan kita kepada kita. Wa khallaftaha wara'aka. Dan engkau telah meninggalkannya aqabah ilmu itu wara'aka, di belakang kamu. Dengan makna kamu telah melepasi dia. Wa qadaita haqqaha. Dan engkau telah menunaikan haknya, hak aqabah ilmu tu, iaitulah beramal, ikhlas. Tak nak cari habuan tu dunia. Biiznillah, dengan izin Allah. La biquwatik, bukan dengan kekuatan kamu. Sebab mu tak ada apa-apa kekuatan pun melainkan dengan pertolongan Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala al-mas'ul. Allah lah yang mas'ul. Allah lah yang bertanggungjawab. Allah lah yang berhak an yumiddaka, untuk mengimdadkan kepada kamu, untuk memberi kekuatan kepada kamu, untuk memberi kejayaan kepada kamu. Imdad ni makna beri. Wa iyana, dan juga kepada kami. Bi husni taufiqihi, dengan taufik dia yang baik. Wa taisirihi, taisir dengan dipermudahkan oleh dia. Taisirihi, taisirillah, dengan dipermudahkan oleh Allah. Innahu arhamur rahimin. Dialah yang paling belas, yang paling kesian. Ar-rahimin, di kalangan orang-orang yang kesian. Seseorang kesian kepada seseorang, tahap mana? Tahap A+. Allah lebih daripada itu. Cuma kita je betul nak lawan dia. Kita betul nak lawan dia. Sedangkan Allah tu amat belas dia kepada kita. Dia sayang sangat-sangat kepada kita. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya, haula, tidak ada daya untuk meninggalkan maksiat. Wala quwwata, tidak ada kekuatan untuk melakukan ibadah. Illa malaikan billah, dengan taufik daripada Allah, dengan pertolongan daripada Allah, dengan imdad daripada Allah. Al-Ali, yang maha tinggi, yang tak mampu dicapai oleh akal fikiran kita. Al-Azim, yang maha besar, yang tak mampu fikiran kita nak gambar-gambarkan dia, tak mampu. Itulah dia Allah Jalla Jalaluh wa ta'ala fi huda. Al-aqabatus tsaniyah hiya aqabatut taubah. Alhamdulillah, selesai dah perbincangan tentang aqabah ilmu. Jadi kita nampak dah apa yang sepatutnya kita kena dah daki. Bila nampak dah daki sungguh, paksa diri kita untuk nak menguasai ilmu. Paling-paling kurang sekadar boleh mengesahkan amal ibadat kita, hak zahir, hak batin, dan juga ilmu tentang akidah, pegangan kita. Hak lain-lain tu kalau belajar bagus sebagai pelengkap. Satu kelebihan. Bukan jangan belajar hak lain, tidak. Hak ni pun kalau belajar dalam-dalam bagus sebagai pelengkap. Tapi yang lebih utamanya amal daripada ilmu itu, barulah berlaku peningkatan. Kalau belajar semata-mata belajar, dia tidak memberi apa-apa manfaat kepada kita, hanyalah sekadar kita dapat tahu. Tahu tu tujuan untuk amal. Tahu tu tujuan dia untuk amal. Tahu tu adalah tangga untuk amal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bagi taufik kepada kita untuk
beramal dengan apa yang kita tahu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada kita ilmu yang bermanfaat dan Allah manfaatkan ilmu-ilmu yang diberikan kepada kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli afdhala salatin 'ala as'adi makhluqatika sayyidina محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابة لنا في ديننا پتر انثى وذكر رب وفقنا ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما. Baca sama-sama. نهضى بالخير ونكفى كل شر اصلح لنا كل شؤون بالرضا منك العيون ربنا كل الديون تأتينا رسل المنون واغفر. وصلاة الله تغشى المصطفى بكتاب فيه للناس شفاء وعلى صحب المصابيح الغرار. اللهم اهدنا بهداك ولا تولنا وليا سواك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. sama-sama. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر ربي ومولودينا والآل والإخوان وكل ذي محبة والمسلمين أجمع آمين. ربي اسمع فضلا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سولي نحظى بكل سولي بالمصطفى الرسول صلى وسلم ربي وآله والصحب عداد طش السعب. فالحمد للإله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه ومداد كلماته. تقبل الله منكم. الفاتحة بنية القبول وتمام كل سؤل ومأمول وصلاح شأن ظاهرا وباطنا دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدنا وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيد ولد عدنان وعلى كل نية صالحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ